Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya. Hai, Assalamualaikum. Lama dah kan tak tengok video T China. Okey, hari ni dengan T China pula, okey? Okey, hari ni teacher nak ajar pasal hukum tajwid. Pasal apa? Hukum tajwid. Okey, hukum tajwid kan ada banyak kan? Tapi hari ni teacher nak ceritakan tentang qalqalah aja. Untuk minggu lepas, minggu-minggu sebelumnya awak belajar pasal mat asli kan? Okey, hari ni pasal hukum tajwid untuk qalqalah pula. Okey, Yasin dengar betul-betul Okey, qalqalah ada banyak jenis. Tapi sebelum kita tahu jenis-jenis qalqalah, kita kena tahu maksud dulu. Okey. Maksud qalqalah dari segi istilah, bacaan yang dibunyikan secara melantun balik apabila huruf qalqalah disukunkan, iaitu sama ada sukun asli ataupun sukun yang mendatang. Untuk awak betul-betul faham, bacaan yang kita baca secara melantun balik, maksudnya kita baca tu bunyi balik secara melantun balik apabila disukunkan. Tak kiralah sukun tu betul-betul sukun asli. Sukun ni maksud dia mati, yang tanda bulat kecil kat atas tu kan, mati atau disukunkan. Maksudnya dia ada baris, tapi bila kita baca qalqalah ni kita kena matikan dia. Okey. Sebelum kita tahu jenis-jenis qalqalah, kita kena tahu huruf qalqalah ni. Kan ada huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai huruf ya tu kan? Tapi ada huruf-huruf dia. Ada huruf-huruf dia. Macam sebelum ni huruf mat asli ada 3 kan? Alif, waw dengan ya kan? Kalau untuk qalqalah pula ada 5. Ingat betul-betul ada 5. Ba, qaf, to, jim, dal. Ba, qaf, to, jim, dal. Ada 5. Ada 5 je huruf qalqalah. Ba, qaf, to, jim dengan dal. Ni huruf qalqalah yang teacher terangkan tadi. 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi teacher bagi tahu ba, to, qaf, jim, dal kan? Untuk senang ingat, awak cuba qaf, to, ba, jim, dal. Sama je macam teacher terangkan tadi. Cuma ini untuk bagi awak senang. Nak senang ingat, ko, to, ba, jim, dal. Senang kan? Sambung je huruf tu bagi je jadi satu kalimah. Lepas kita dah tahu maksud qalqalah, lepas tu huruf qalqalah, sekarang ni kita akan terangkan jenis qalqalah pula. Jenis qalqalah ni ialah yang awak betul-betul kena tahu. Jenis-jenis qalqalah dia. Jenis qalqalah ada 4. Ada 4 semuanya. Qalqalah sugura, qalqalah kubra, qalqalah akbar dengan qalqalah mutawassithah. Biasa kita dengar 3 qalqalah aja kan? Sugura, kubra dengan akbar. Jarang sangat kita dengar yang keempat ni, mutawassithah. Okey, tapi teacher akan terangkan semua sekali untuk awak faham jenis-jenis qalqalah ni. Okey? Okey, teacher nak terangkan untuk qalqalah sugura dulu, okey? Qalqalah sugura lantunan yang paling rendah apabila huruf qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda dia, huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah. Bacaannya dengan dibunyikan dentuman yang sedikit rendah pada huruf qalqalah ko, to, ba, jim, dal bertanda sukun yang asal. Boleh faham tak apa yang teacher terangkan untuk video tadi tu? Okey, untuk betul-betul faham, kan qalqalah sugura adalah bacaan yang paling rendah. Maksudnya, cara kita baca tu adalah paling rendah.
apabila huruf qalqalah tu berada di tengah-tengah ayat kan. Tengah-tengah ayat perlu sukun. Okey, maksudnya cara kita baca tu kena rendah. Lepas tu huruf qalqalah tu mesti sukun. Mesti sukun apabila dia berada di tengah-tengah ayat. Maksudnya huruf yang qalqalah tu dia diapit huruf sebelum dengan huruf selepas. Tak kisahlah huruf sebelum dia tu huruf apa pun, tapi dia mesti kena ada kat tengah-tengah ayat. Huruf sebelum dia tu alif ba ta sa jim sampai ya, atau huruf selepas dia tu tak kisah alif ba ta sa jim atau ya sekalipun. Tapi huruf kat tengah-tengah tu kena mesti sukun. Dia tak boleh huruf tu ada tanda baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, tanwin ke, tak boleh. Dia kena sukun. Kalau dia contoh dia baris atas, jadi qabalihim, tak jadi dah qalqalah tu, dia kena mati kalau huruf qalqalah tu dekat tengah. Qalqalah kubra, lantunan yang sederhana iaitu pertengahan apabila memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bertasydid. Sukun huruf qalqalah di sini adalah arid yang disebabkan waqaf padanya. Tanda waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu. Okey, qalqalah kubra pula. Qalqalah kubra ni cara kita baca tu kena di tengah-tengah. Maksudnya yang qalqalah sugra tadi kita punya lantunan suara kita slow kan, yang paling rendah kan. Kalau kubra dia di tengah-tengah. Lepas tu kalau kita nak berhentikan bacaan tu dekat huruf qalqalah tu mesti kena hujung. Lepas tu huruf tu tak bersabdu. Maksudnya huruf qalqalah tu tak ada tanda sabdu. Okey, lepas tu huruf dia tak ada sukun dan tak ada sabdu. Maksudnya dia ada tanda selain huruf sukun dan huruf sabdu. Okey, ni contoh untuk qalqalah sugra. Nampak tak? Ruzikna min qabl. Huruf qaf mati tu, huruf sebelum dia huruf zai, huruf selepas dia huruf nun. Maksudnya dia diapit. Contoh lain pula, walaqad alimtum. Huruf dal tu mati kan? Huruf sebelum dia huruf qaf yang ada tanda, yang ada baris atas. Huruf selepas dia huruf ain yang baris atas. Maksudnya huruf tengah-tengah tu mati. Kena ingat, untuk qalqalah sugra, huruf tengah-tengah tu mesti kena mati. Ni contoh untuk qalqalah kubra pula. Qalqalah kubra dekat hujung kalimah mesti waqaf kan? Nampak tak, untuk contoh tu semua ada tanda waqaf, kecuali yang bawah sekali tu kan, yang ada tanda ja kecil tu, jim kecil tu. Jim kecil tu kan tanda yang boleh waqaf ataupun teruskan. Maksudnya kalau awak nak berhenti, jadilah qalqalah kubra. Kalau tak berhenti, cuma sambungkan je lah huruf tu dengan huruf selepas tu. Yang ketiga, qalqalah akbar. Akbar ni jamak kepada kabir. Kabir tu besar kan? So, akbar ni lebih besar. Jadi, cara bacaan tu kena lagi tinggi. Sugra paling rendah. Kubra sederhana. Akbar kena lagi tinggi cara bacaan dia, cara kita lantunkan bacaan tu. Akbar ni sama macam kubra. Huruf qalqalah tu di hujung, cuma huruf qalqalah tu mesti bersabdu. Kalau kubra tak bersabdu kan, huruf akbar kena bersabdu. Itu yang membezakan akbar dengan kubra. Ini pula contoh qalqalah akbar. Tengok situ, linnasi wal hajj. Maksudnya bunyi j tu kuat sikit daripada kubra dengan sugra. Lepas tu nampak tak ada tanda sabdu dekat situ. Ini yang membezakan qalqalah akbar dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra tak ada tanda sabdu tu. Kalau qalqalah akbar sama macam kubra tapi ada sabdu.
Okey, yang terakhir, qalqalah mutawassithah. Qalqalah mutawassithah ni jadi sebab nak berhentikan bacaan pada qalqalah sughra. Nampak tak kat situ? Lam yalid wa lam yulad. Yulad tu qalqalah mutawassithah. Tak boleh jadi qalqalah kubra ataupun qalqalah akbar sebab qalqalah kubra dengan akbar kan bertanda. Kat situ nampak tak? Tak bertanda. Dia sukun. So jadi qalqalah mutawassithah.